السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وكفى على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. صدق الله العظيم. Yang dimati Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, ahli tuan masjid, senior hadirin muslimin dan muslimat, demi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita dan mengizinkan kita untuk kita hadir ke masjid untuk melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita solat tersebut menyebabkan kita termasuk orang-orang yang mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada azab api neraka. Yang kedua, bersama-sama terbanyakkan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin dan muslimat Allah sekalian, insya-Allah sambung bacaan kitab kita Sistem Pusaka dalam Islam. Kita masih lagi dalam bab yang membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara asas dalam pusaka Islam, iaitu sambungan muka surat 29. Muka surat 29 iaitu syarat-syarat untuk mendapat harta pusaka. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Syarat-syarat mendapat harta pusaka ialah dengan 4 syarat berikut. Yang pertama, 11.1, pasti dan yakin kematian pewaris. Menurut syarat ini, seorang ahli waris itu tidak berhak menerima harta pusaka pewaris kecuali setelah pasti dan yakin pewaris itu telah meninggal dunia. Kepastian dan keyakinan pewaris itu telah meninggal dunia mestilah dengan kenyataan dan bukti yang jelas atau berdasarkan keputusan hakim dengan ijtihadnya bahawa orang itu sudah pasti dan yakin telah meninggal dunia disebabkan sudah lama pergi atau hilang tidak diketahui tempatnya, dan menurut keyakinan hakim pula pewaris tidak mungkin hidup pada masa keputusan itu dibuat. Baik, syarat yang pertama untuk mendapat harta pusaka ialah pasti dan yakin kematian pewaris. Pewaris itu maksudnya ialah pemilik harta. Bila pemilik harta ni memang dah mati, maka waktu itulah yang menjaminkan ada bukti dengan yakin bahawasanya pewaris ataupun pemilik harta itu mati. Kita sebut pada kuliah kita yang lalu, kita sebut ada 2 keadaan mati ni. Mati ada 2 keadaan. Yang pertama dipanggil mati hakiki. Mati hakiki. Yang kedua mati majazi ataupun mati secara hukmi. Mati hakiki yang macam mana? Mati hakiki ni ialah yang pertama ada mayat tersebut.
Tubuh mayat tu ada duduk depan kita. Okey, dia ada mati. Maka jelas mati dia. Satu. Jelas. Yang keduanya, ada surat mati. Ada surat mati. Mati dah, mayat ada. Surat mati ada tak? Surat mati tak ada. Sah mati lagi. Tak sah lagi. Pasal apa tak sah? Pasal tak boleh nak ke bumi. Dia dapat surat mati tu. Maka surat mati dapat permit nak boleh ke bumi, maka itu menjadi beberapa hal yang dikira sebagai bukti kematian. Sebagai bukti kematian. Maka bukti kematian itulah yang menjaminkan bahawasanya ketika nak menguruskan harta pusaka, dilihat di situ, oh ada bukti ni tarikh mati sekian-sekian. Maka bila sebut hal ni tuan-tuan, sebut dengan mati tadi ni, mati secara hakikat yang macam ni, maka itulah yang diperlihatkan untuk nak sabitkan sama ada nak dapat harta pusaka ataupun tidak. Tuan-tuan, banyak hal-hal yang terjadi tuan-tuan ketika buat pembahagian harta pusaka. Yang dilihat, yang pertama yang mati, pemilik harta tu mati. Yang kedua, dalam hal kematian ini dilihat siapa yang mati dulu. Macam Piramli buat contoh tu, Do ke Minah duk lawan tanya tu. Pasal apa? Pasal bila tahu siapa yang mati dululah untuk menjaminkan dia selamat. Contoh dalam istilah apa orang dulu dia sebut geng patah titi. Geng patah titi ni macam mana? Geng patah titi contoh begini. Ayah, ada anak 3 orang. Ayah ada anak 3 orang. Anak dia 2 orang lelaki, 1 orang perempuan. Baik, waktu ketika ayah ni hidup, ayah ni sakit teruk, tiba-tiba salah seorang daripada anak dia 3 orang ni, hak laki ni mati. Bila hak laki ni mati, lepas hak laki ni mati, sejam lepas tu ayah ni sakit yang teruk tadi ni mati. Maka ketika ayah mati, rata ayah dapat tak kepada anak hak laki ni? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal tadi ni, anak laki ni mati dulu daripada ayah walaupun sejam yang lalu. Lepas tu kalau anak-anak dia ni, anak-anak si mati, anak-anak anak dia tadi ni, cuculah kepada Tok Wan tadi ni, dia menuntut kata Tok Wan dapat tak? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal pak dia mati dulu. Pasal pak mati dulu. Bila pak mati dulu menyebabkan kerana kematian pak ni dahulu lebih daripada Tok Wan nak bahagia kata Tok Wan, maka ketika saat tu kata Tok Wan takkan dapat pada ni cucu-cucu tadi ni. Walaupun cucu-cucu yang duk ada tu semua lelaki. Ustaz, pasal apa tak dapat? Pasal tadi Tok Wan tersebut dia ada anak 3 orang, 2 lelaki, 1 orang perempuan. Hak lelaki ni dah menghalang menyebabkan cucu tu dapat. Kecualilah kalau ketika Tok Wan ni mati, ayah dia ni mati dulu. Ayah mati dulu. Lepas tu yang ada ialah 2 lagi anak perempuan. Anak perempuan si Tok Wan ni Tok Wan ni mati, ada 2 orang anak perempuan ni. Anak perempuan ni akan dapat 2/3. 1/3 pergi mana? 1/3 tu akan boleh kepada cucu tadi. Pasal hak ni jalur lelaki. Tuan-tuan. Bila anak si mati ada yang lelaki, yang bawah pada tu akan terhalang habis. Ni tuan-tuan. Maka nak faham yang hal begini kadang-kadang terjadi apabila masyarakat tak ambil kisah. Tuan-tuan, 2 bulan lepas tuan-tuan ada satu kes tuan-tuan. Pembahagian harta pusaka ketika saya berbuat urusan buat kiraan tersebut tuan-tuan. Kes dia apa? Kes waktu ketika ayah mati, dia cerita dia macam ni. Harta pusaka, tapi tak boleh difaraidkan. Harta pusaka, tapi tak boleh difaraidkan. Tuan-tuan pernah dengar macam ni? Harta pusaka, tapi tak boleh faraid. Macam mana tuan-tuan? Kisah dia ialah ayah dia ni dapat tawaran daripada pemaju. Pemaju kata ni kawasan tempat ni kami nak buat, kalau kata boleh dapat tukang buah nama encik, kami akan nak buat perumahan. Nak buat perumahan. Maka nanti perumahan tersebut bila kita buat, kita akan bagi kepada encik 3 pintu. Dapat rumah, dapat 3 pintu, lepas tu dengan sekian bayaran, buat perjanjian semua siap lah. Gitu. Lepas tu bila kawan ni ayah dia dapat maklumat tersebut, dia pun pi tengok tanah ni, tanah mak dia. Tanah mak dia. Dia pun jumpa mak dia, mak macam ni, pemaju ada main tanya kata tanah ni tanah elok apa semua, dia pun nak buat perumahan. Nanti bila buat perumahan apa semua ni kan, pemaju akan bagi kat kita 3 pintu dengan sekian bayaran begini. Macam mana mak? Cuma pemaju tu, mak dia kata oh bagus juga macam tu. Cuma pemaju tu buat syarat lah ni, nama nak buat urusan tu bagi mudah,
Geran tersebut boh nama saya. Pasal saya yang akan pergi buat urusan nanti. Macam mana mak? Dia sembang-sembang, dia kata mak kata, tak apa kalau tu. Tak apa macam tu. Mak dia bagi lah. Baik, mak bagi pi pejabat tanah buat urusan, tukar daripada nama mak, tukar pi nama anak dia tadi ni, hak lelaki ni. Ayah dia lah. Ayah haknya orang main jumpa saya ni. Bila dah tukar nama apa semua tersebut, boh nama ayah dia, pi dah buat urusan dengan pemaju. Pemaju pun dah buat urusan apa semua. Baik, dapat ketika buat rumah tersebut, dapat 3 pintu rumah dengan siang bayaran. Bila dah siap rumah dengan siang bayaran, duduk di rumah tu apa semua, saya tengok lepas tu ayah dia mati. Ayah dia mati dengan opah dia, nenek dia, tok dia mati tadi. Siapa mati tu? Mula-mula ayah mati. Lepas ayah mati, tok tak mati lagi. Anak-anak pi buat urusan nak bagi rata pusaka. Bila pi buat urusan bagi rata pusaka, tok dapat sekian banyak, hanya anak-anak bagi apa semua ni. Baik, bila dah buat semua, minta tengok. Bila ketika main jumpa, dia tahu, Ustaz, lah macam mana Ustaz nak bagi rata tu? Dia kata kalau ikut daripada apa yang saya faham dan cerita macam ni, ceritanya ialah semua rata hak yang nama tadi, hak geran nama ayah tadi ni, semua rata tersebut rata pusaka, tapi tak boleh difaraidkan. Pasal apa tak boleh faraid? Pasal tadi mak bagi kepada ayah, anak dia tadi hak lelaki, bagi terus ke bagi pinjam. Seolah-olah ungkapan mak tadi seolah-olah bagi buah nama tu pasal nak mudah urusan. Maksudnya mak bagi pinjam. Rata tu rata siapa? Rata mak. Bila rata mak, rata pusaka daripada hak ayah dia mati, pasal geran tu nama ayah, tapi boleh faraid tak? Tak boleh faraid. Anak-anak duk tuntut nak macam mana? Sekupang pun tak dapat. Tu rata mak. Kecuali lah mak tak apalah macam ni, haknya bahagian lah macam ni. Okey, separuh daripadanya, okey, mak kata mak dia. Mak bagi kepada ni, anak aku hak mati ni. Cucu-cucuku boleh ambil daripada tu. Boleh dah. Maksud dipanggil hibah lah tu. Bukan masuk dalam faraid dah. Hibah. Tapi kalau hak tadi ni, kalau ikut keadaan tu, maka tak dapat satu pun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kes ni tuan-tuan, bila buat macam tu, dengar-dengar, mereka pun garuk pula, kata nak buat macam mana. Lah pergi jumpa tok apa balik lah. Tanya apa balik macam mana. Tengok-tengok apa pula waktu tu, dijaga oleh anak cucu yang lain. Dia kata, oh tanah ni aku tak bagi kat siapa, aku nak bagi cucu ni, hak jaga aku ni. Habis dah. Maksud dia apa? Tanah hak tu bila dia bagi pinjam, secara otomatik tak dapat. Sama juga kes dia macam ni tuan-tuan. Kita tak ada tanah, kita duduk di Kuala Lumpur. Tiba-tiba mak balik-balik cuti raya apa semua, mak kata lah macam ni, hampa ni rumah tak ada lagi, tak beli rumah apa lagi, lah macam ni lah. Siapa yang nak senang, balik main buat rumah kat rumah ni, mak. Ni rumah pusaka, rumah mak dia rumah tanah dia ada 3-4 ekar. Hampa balik main buat rumah kat sini, senang. Betul ke mak? Boleh. Hampa cari duit sikit dah, tak apa. Mak top up sikit, bagi seorang 20,000, hampa buat rumah kat sini. Oh, anak-anak yang duduk kerja bukan kerja kerajaan, balik main buat rumah keliling. Lepas main buat rumah keliling rumah mak dia ni, tengok-tengok mak mati. Bila mak mati, rata mak yang mana termasuk dengan tanah-tanah ada tadi ni. Anak-anak duduk tu. Pasal mak bagi balik untuk buat rumah di sini. Bukan mak kata lah ni, hanya siapa buat rumah di sini, tanah tu milik dia. Tak diperjelaskan begitu. Maka dia bukan termasuk dengan rata milik daripada anak tersebut. Ini banyak kes tuan. Baru ni kes yang saya uruskan ialah di Sungai Kerang tuan. Macam tu. Kata lah ni macam mana Ustaz? Mak kami dah mati lah ni, anak-anak apakah duduk rumah-rumah ni? Macam mana? Kena faraid lah. Nah faraid macam mana Ustaz? Tanah ada 1 ekar ya. Yang duduk di rumah tu, rumah hak masing-masing yang buat dekat dengan rumah mak tu dalam 4 buah rumah. Lah bukan payah. Cara dia macam mana? Nilaikan tanah 1 ekar tu berapa, bahagikan anak-anak tadi. Anak-anak yang kata 4 orang, 4 buah rumah tu yang ada tu, berapa lelaki, berapa perempuan? Semua perempuan. Bila semua perempuan, bahagi sama rata.
Ni telah sebut. Dapat berapa? Dapat 2/3 daripada rata tersebut. 2/3 itulah dibagi pada semua tu. Kira macam tu. Buat kiraan baru nampak, oh macam tu. Baik, itu salah satunya. Baik tuan-tuan. Bila mati pastinya kematian pewaris tadi ni ialah mati secara hakiki, ada bukti dan jelas, ataupun yang keduanya ialah mati secara hukmi. Mati secara hukmi ni hak disebutkan tadi, iaitu apabila hakim dengan ijtihadnya mengatakan bahawasanya orang itu sudah mati. Sebagaimana kita pernah sebut dulu, kes apa? Kes MH370. MH370 yang hilang tu dikira mati bila? Mati bila? MH370 hilang pada 24 Mac 24 Mac 2014. 24 Mac 2014 MH370 hilang. Baik, bila mahkamah isytiharkan kata mereka ni hilang ataupun mati, mahkamah isytiharkan MH370 hak duduk dalam tu ada 11 orang, ada yang kata 9 orang. Di kalangan penumpang-penumpang tersebut, orang Islam tersebut, mahkamah isytiharkan mereka mati ialah 25 April 2015. Maka bermula pada 25 April 2015 barulah sabit kesalahan, sabit dikira sebagai hak 9 orang yang naik MH370 tu dikira mati atas daripada ijtihad daripada mahkamah hakim. Bila hakim kan keluarkan kenyataan kata, oh nama hanya mereka apa 9 orang yang naik MH370 tu yang mati pada 25 April 2015, maka bermula tarikh itu rata-rata pusaka dia, rata-rata orang yang pergi terlibat tersebut dikira sebagai rata pusaka. Boleh bahagi lagi? Boleh bahagi lagi? Tak boleh bahagi lagi. Nak kena tunggu lama mana? Mengikut daripada perundangan kita di Malaysia, tunggu selama 7 tahun. Lepas daripada 7 tahun tersebut, barulah boleh dibahagikan mengikut pasal 108 Akta dan Keterangan 1960. Lepas 7 tahun baru boleh kata itu dibahagikan. Baik, 2015 baru mahkamah sahkan mati MH370 tu, haknya orang Islam. Baik, tunggu 7 tahun baru boleh bagi rata tersebut. Lah berapa? 2022. Cukup lagi 7 tahun? Cukup lagi 7 tahun? Tak cukup lagi. Pasal apa tak cukup lagi Ustaz? Pasal dia isytiharkan 25 April 2015. Lah sampai April lagi? Tak sampai April lagi. Maksud dia baru 6 tahun lebih. Dekat nak 7 tahun. Bila sampai 25 April 2022, barulah rata itu boleh difaraidkan. Setelah 7 tahun tempoh menunggu atas tempoh kematian yang telah diisytiharkan oleh mahkamah. Macam tu keadaan dia. Maka inilah barulah sabit kesalahan makluman tadi, pasti dan yakin kematian pewaris. Baik, katanya lagi, keputusan hakim tersebut diambil kira setelah ditinjau dari beberapa faktor dan setelah diadakan penyelidikan atau penyiasatan dari beberapa aspek dengan saksama. Dia buat kajian sungguhlah tadi ni. Tempoh 7 tahun tu ialah tempoh yang betul-betul lama untuk yang dikirakan sebagai syarat untuk sahkan memang mereka ni mati. Tu pun kira sikit tuan-tuan. Pasal apa? Kalau ikut daripada hukum mazhab kita Asy-Syafi'i, lagi lama. Pasal apa? Ikut mazhab kita Asy-Syafi'i, bukti untuk mensabitkan kesalahan orang yang hilang tak jumpa tadi ni lama mana? Iaitu 90 tahun. Kalau 2014 hilang, tunggu 90 tahun? Tak 2024. Yang jelas tunggu 90 tahun. Agak-agak orang tu hidup balik kalau dia tunggu 90 tahun. Bukan sekat haknya orang haknya hilang tu mati. Hak orang hidup dia tunggu ni pun mati. Betul? Allahu Akbar. Tapi itu yang disebut. Pasal apa? Pasal nak sebutkan kebiasaannya. Walaupun sebahagian ulama kata 90 tahun itu ialah berdasarkan umur orang yang hilang. Kalau orang yang hilang tu waktu ketika dia hilang, umur dia ialah 89 tahun, nak tunggu lama mana? Tunggu setahun lah, cukup 90, boleh bagi rata faraid. Tapi kalau haknya hilang tu umur 17, tunggulah sampai umur 90. Itu kalau ikut pandangan mazhab kita.
Namun begitu, daripada apa yang telah dibincangkan dalam Majlis Fatwa Kebangsaan berdasarkan Fasal 108 Akta Keterangan 1960, maka hakim boleh menentukan tempoh paling maksimal, iaitu tempoh hilangnya seseorang itu ialah selama 7 tahun. 7 tahun lepas tempoh tarikh pengisytiharan kata dia dah hilang mati tadi ni, bermula pada tarikh mahkamah putuskan tersebut, 7 tahun itu ialah 7 tahun tempoh mencari dan mengesahkan. Habis cukup 7 tahun, barulah disahkan kata kematian itu adalah muktamad. Itu maksud dia. Maka inilah yang disebutkan oleh pengarang kitab kita, iaitu syarat pertama untuk mendapat harta pusaka ialah ada kematian pewaris. Baik, prinsip ini adalah berdasarkan ketetapan dan ketentuan para ulama fiqh bahawa seseorang ahli waris itu berhak menerima harta pusaka pewaris setelah benar-benar yakin pewaris itu meninggal dunia, iaitu mati. Itu syarat pertama. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Syarat yang kedua, iaitu syarat yang kedua untuk mendapat harta pusaka ialah pasti dan yakin ahli waris itu masih hidup semasa kematian pewaris. Syarat yang kedua nak dapat harta pusaka, mesti hak pewaris, ahli waris yang nak dapat harta pusaka tu diyakini hidup, masih lagi hidup. Masih lagi hidup maksudnya ialah tak kira lah dia duduk di mana sekalipun, kami pun tak tahu dah dia ada ke tak ada, lagi tak tahu, tapi duduk tu, depa kata duduk belah tu, Corok Tok Kun. Corok Tok Kun dah sana dah. Penang, belah Penang, Corok Tok Kun. Belah Penang, belah dekat Bukit Bertajam. Baik, tak tahu tapi dulu dengar kata duduk itu, maksudnya apa? Dikira ada. Lagi mana tak ada bukti kata dia dah mati. Maka kena panggil. Saya teringat tuan-tuan, sahabat saya pernah serta waktu ketika habis selesai urusan pembahagian harta pusaka di Mahkamah Syariah di Sungai Tani dah. Kawan tu tuan-tuan adalah makcik tu mai daripada Kuala Nerang mai ke situ, mai pasal nak urus bagi harta pusaka. Waktu mai buat urusan tu, mai naik bas. Tamam bas daripada hak rumah dia nak keluar apa semua ni, naik teksi apa semua sampai tu RM15 sampai Sungai Petani. Betul mai buat urusan. Kawan saya salah seorang yang terlibat untuk buat urusan tu. Tuan-tuan, reta itu reta bukan reta ayah, bukan reta Tok Wan, tapi Tok Nek ke Tok Cai gitu. Masalahnya tuan-tuan, ketika nak bagi reta pusaka tu, oleh kerana terlalu lama reta tu tidak dibahagikan, jumlah kematian saat ketika nak bagi reta tersebut ada bukan 2 orang, bukan 5 orang, tapi 60 orang. 60 orang dah mati dah, barulah reta tu nak dibagi. Lepas buat urusan bawah selesai, bahagi, semua dapat dah bahagian. Ada kes bagi siap. Bagi semua. Hak makcik yang mai daripada Kuala Nerang tu mai, tengok-tengok duduk di kaunter tu, duduk tunggu. Kawan saya pun pergi tanya, kata makcik, dah selesai urusan? Dah, alhamdulillah dah selesai dah. Lepas tu tak balik lagi ke? Dia kata bukan tak mau balik, tapi pasal tak cukup tambang nak balik. Tadi mai tadi ni bawa duit tadi cukup-cukup hak tambang tadi. Bawa duit tadi hak yang dia mai daripada Kuala Nerang tu, bawa cukup-cukup untuk tambang. Lepas tu tanya balik, kata ni tadi kan dah bercara tadi, dah dapat dah harta pusaka tadi. Dia kata ya dapat, tapi dapat tak cukup tambang nak balik. Maksud dia apa? No, hak tambang daripada sana main ke rumah dan main ke sini, habis RM15. Lepas tu bahagia kata pada dapat apa? Dapat seorang RM5. RM5 berapa kupang ya? Lepas tu nak balik je lah dah. Loh, betul ke? Tu tak apa, kalau duit banyak lagi dapat RM5. Kalau kita bagi dapat seorang RM5 kupang, tak garuk kepala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukan benda pelik tuan-tuan. Memang ada situasi macam tu. Macam saya cerita dululah, kes macam kes di tanah Kampung Baru tu. Asal kes tanah tersebut, pemaju nak minta untuk sewa. Nak sewa bayar RM5,000 sebulan. Tapi ahli waris tak setuju. Dia kata tanah ni tanah mahal. Kalau beli pun, kalau nak sewa tak boleh dekat RM5,000 tak banyak. Lah ni kami nak jual terus. Ahli waris bila dah semua kata majoriti yang pakat kata nak jual terus, tak mau nak disewakan. Tengok-tengok bila kumpul semua ahli waris,
bahagi-bahagi, tengok-tengok, alhamdulillah selesai, dapat setiap orang ahli waris daripada hak tanah haknya nak buat apa hospital tersebut, dapatlah seorang RM13.75. Kira okey tak? Sekali dapat dah RM13.75. Tapi kalau dibuat sewa, untung tak tuan? Sewa. Bayangkan, katakanlah jumlah haknya ahli waris yang dapat tu ialah 500 orang. Ahli waris yang dapat 500 orang. Kalau daripada 5,000, setiap bulan orang tu sewa 5,000, 500 orang dapat seorang balik. Dapat seorang RM10. RM10 lama mana? Lagi mana dia sewa dapat RM10. Tapi oleh kerana tak mau nak bagi faraid, tak apa, kata nak jual terus, tengok-tengok dapat seorang RM13 sekali tu ya. Padam muka aku, nak sangat jual. Maka sebab tu dalam bab harta pusaka tuan-tuan, yang ahli waris jumpa bincang, lah ni tanah ayah kita ni, sekian tanah ni haknya duk buat sawit ni. Maka duk buat sawit lah ni tanah ayah kita tu, ada pakcik ni, Pak Long ni lah duk tolong duk usaha tu. Kita duk kutip hasil lah, ayah duk ambil hasil lah. Maka lah macam mana? Bincang-bincang tak, payah sangat kita jual lah, kita bukan duk tengok. Memang sebelum ni ayah pun tak tengok, pakcik tu yang buat. Dia duk bagi hasil lah. Taklah payah nanti kalau apa-apa nanti Pak Dong tu, pakcik tu tak mau buat kerja, kita nak kena balik main usaha, payah. Nak suruh jual. Bila jual rugi tak tuan? Rugi, pasal apa? Kali tu tambahlah pula tuan-tuan, kalau ada jadi memang kalau tanah berkenaan dengan sawit orang tak mau jual. Pasal apa tak mau jual? Pasal lah sawit mahal. Mahal tuan-tuan, kat 1,000 lah ni. Kalau haknya ada sebahagian tempat, kalau belah haknya parit baru ni sepi, dia ada 980 satu tan. Kalau mai belah kita ni 1,000 lebih. Kalau kutip hasil, kutip duk kait sawit tu, tengok oh sekali dapat kata 5 tan, tak 5,000. 3 minggu sekali duk kait sawit. 3 minggu sekali kait sawit tuan-tuan. 1,000 duk beli. Tolak apa semua, katalah ayah dapat 3,000 daripada 5,000. 3,000 tu setiap kali kutip hasil dapat 3,000. Kalau dia jual, dapat 100,000. Adik-beradik berapa orang? 10 orang. 10 orang bagi 10, dapat 10,000. Berapa banyak? Berapa kali dapat? Sekali tu lah. Maka yang tu kena penting perbincangan. Tampun tak pelik tuan-tuan. Bila mai kumpul semua tuan-tuan, dia jadi dah, oi, dia kira duk tunjuk kata hak bahagian dia. Dia buat keras kepala. Ni. Maka sebab itulah di antara perkara yang kedua, pastikan ahli waris mesti hidup semasa pewaris meninggal dunia. Baik. Syarat yang kedua ini menegaskan bahawasanya seseorang ahli waris itu tidak berhak menerima harta pusaka pewaris kecuali setelah pasti dan yakin ahli waris tersebut masih hidup pada masa pewaris itu meninggal dunia. Baik. Maksud yang kata masih lagi hidup macam mana tadi ni? Masih lagi hidup itu ialah bermula daripada dalam kandungan selepas 120 hari. Sampailah memang jelas dia hidup. Walaupun tempoh dia hidup dengan orang si pewaris tersebut ialah tempoh dengan beberapa saat. Maksud macam mana Ustaz? Contoh macam ni. Kalau hak mula tadi apa? Ayah mati, dia ada isteri muda. Isteri tua ada 4 orang anak. Isteri muda tak ada anak, mati. Bila mati 4 orang anak, hak isteri tua dulu semua perempuan. Isteri yang muda ni ada anak? Tak ada anak. Dia kata oh dapat kat isteri anak-anak 4 orang tu dapat 2/3. Mak tadi haknya isteri si mati dapat 1/8. Berkongsilah mak 2 orang tadi ni. 2 orang isteri dia. Maka baki rata ke mana? Baki rata serah kepada Baitul Mal. Kalau tak ada dah waris lain. Tiba-tiba tengok-tengok, oi, dengan sebab kematian suami dia tadi ni, isteri hak muda, dia pun pensan, depa bawa ke klinik, cek-cek dia sahkan mengandung. Dia pun tak tahu kata mengandung, cek-cek tengok mengandung dah 4 bulan. Maka anak yang dalam kandungan tersebut ada hak dia. Doktor cek tengok hidup ke tak hidup. Tengok masih hidup. Ada jantung semua tengok tak bergerak. Maka rata hak bagian hak anak dalam kandungan pun ada. Bila nak bagi? Bila dia beranak keluar nanti. Tu. Mula dia tu sampai bila? Sampai ke mati. Sampai dekat-dekat. Di antara pewaris. Kalau ayah mati pukul berapa? Pukul 11 pagi.
Anak dia hak laki tadi mati bila? 11 2 minit ataupun 11 1 minit pagi. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh hakim ataupun di bahagian surat kematian tersebut, ayah mati tepat pukul 11 0 saat, maka anak hak laki tadi mati pukul 11 1 saat 1 minit. Maka 11 1 minit tu dia layak dapat rata pak dia. Tengok siapa mati dulu. Sebab tu Piramli duk ulang tu. Do ke Minah mati dulu ni? Duk orang tanya. Do Minah pasal apa? Pasal nak beritahu siapa mati dulu, dia akan pusakai harta orang yang telah mati. Itu maksudnya. Baik. Kepastian dan keyakinan ahli waris itu masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia itu mestilah juga dengan kenyataan dan bukti yang jelas. Atau diketahui dengan keputusan hakim setelah diadakan penyelidikan dan penyiasatan dengan teliti di mana hakim berpendapat dan berkeyakinan bahawa ahli waris berkenaan masih hidup atau belum mati lagi pada saat pewaris itu meninggal dunia. Okey. Baik, yang ni macam mana tuan-tuan? Yang ni macam ni saya sebut tuan. Katakanlah kita ambil tadi MH370 hak kata 9 orang yang naik ke pertemuan tu. Katalah ada seorang lelaki, salah seorang daripadanya. Mahkamah dah isytiharkan MH370 pada 25 April 2015. Mereka ni dah hilang. Baik, katakanlah dalam tempoh sekarang ni bulan ni ayah haknya orang lelaki hak hilang tu meninggal dunia. Ataupun awal tahun orang tu ni. Baik, rata hak ayah meninggal dunia tersebut boleh faraid lagi? Boleh faraid tak? Boleh, tetapi bahagian hak anak dia, hak laki, hak hilang tu tak boleh, kena simpan dulu. Simpan hold tak. Contoh, ayah mati, dia ada isteri, ada seorang anak laki, seorang anak perempuan. Seorang anak laki hak hilang MH370, ada anak perempuan. Maka waktu tu macam mana? Isteri dia dapat 1/8, anak hak perempuan ni tak boleh nak ambil rata penuhnya lagi. Dia kena tunggu dulu, tengok ni sampai tempoh 25 April 2022 barulah dia dapat bahagian dia banyak mana. Pasal apa? Pasal ni abang dia hak seorang hak laki hak hilang ni masih lagi tidak disahkan kematiannya, lagi tak cukup 7 tahun. Macam tadi isu tadi ni, maka kena pasti, hakim pastikan tadi bila cukup 7 tahun, bila bawa bicara ke mahkamah barulah dapat bahagian dia. Ustaz ni haknya anak perempuan ni dia nak guna rata tersebut, dia boleh ambil rata jumlah yang jumlahnya tersebut tidak melebihi hak yang patut dia dapat daripada bahagian dia. Nak ambil berapa? Kalau anak hak laki ni dikira mati, maka dia dapat 1/2. Boleh ambil 1/2? Tak boleh, dia kena ambil cukup. Pasal apa? Kalau hak laki ni tiba-tiba mai sebelum 25 April 2022, saya tengok 24 April. Dia pun kata, oh kami dah jumpa. Kerajaan Malaysia, kami dah jumpa MH370 rupanya ada di satu pulau Mauritania. Tengok dia pulau tersebut memang kapal tu masih lagi lah. Orang haknya duduk dalam kapal semua hidup. Cuma pakaian dia seperti orang asli pakai cawat belakang. Maka waktu tu dia kira hidup. Bila kira hidup, hak rata tadi ni anak perempuan tak boleh dapat bahagian dia 1/2. Dia kena berkongsi dengan anak laki dengan nisbah 3 orang, iaitu 2 bahagian laki, 1 bahagian perempuan. Ni kebanyakan tu. Itu maksud dia. Baik, dalam masalah ini jika berlaku atau terjadi 2 orang meninggal dunia bersama-sama dalam satu masa yang sama atau mati berturut-turut tetapi tidak diketahui siapakah yang mati dulu, maka kedua-dua orang tersebut atau salah seorang daripada keduanya tidak boleh mewarisi antara salah satu sama lain. Baik, yang ni macam mana tuan-tuan? Yang ni yang contoh dulu. Contoh disebut dulu, sebut kita ada. Maksud dia apa? Ayah dengan anak naik kereta, accident. Waktu accident duduk di tempat tersebut, ketika saat tu tengok oh anak saudara parah dia mati dulu. Ayah tak mati, ayah mati lepas tu. Tapi waktu ketika berlaku kematian, waktu ketika saudara parah tersebut tak ada orang mai tengok ataupun ada orang mai tolong, tapi orang tu waktu ketika nak ni tak ada. Waktu ketika bawa ke hospital semua tak ada. Dulu tuan-tuan bukan urus nak pergi kena hospital, dia pun buat pembedah siasat nak tahu siapa mati dulu, dia kira tak kira mati.
Mai tengok dah duduk mati. Bila mai duduk mati, dikira mati serentak. Maka masing-masing tidak mempusaki antara satu sama lain. Itu maksudnya. Dulu lah. Tapi sekarang dia dah ada dah. Dia mai bawa pi bahagian apa bedah cecak. Dia pergi cek tengok. Oh, tanda-tanda ni. Ini tanda dia. Dia ni mati sekian-sekian waktu. Yang ni mati sekian-sekian waktu. Maka tempoh masa itulah yang menjadi dalil kepada hakim untuk nak dibicarakan, nak bahagi siapa dapat rata sabar. Itu keadaannya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui hubungan atau pertalian ahli waris dengan pewaris, sama ada hubungan dan atau pertaliannya dengan cara keluarga, perkahwinan atau tuan kepada hamba sahaya. Baik, yang ditengok apa? Yang ketiga ialah hubungan. Ni hanya mai tuntut ni, cik, saya nak mai tuntut kata ni, si mati ni, kamu siapa? Saya dengan si mati ni ialah saudara. Saudara kok mana? Adik-beradik ke? Tak. Lepas tu saudara mana? Kami saudara satu Tok Wan. Oh, satu Tok Wan kok mana? Dia ni tak ada anak, betul? Tak ada anak tapi satu Tok Wan je lah. Kami satu Tok Adam. Tok Adam jawab dia, tunggu orang lain dulu lah. Kena tengok hak paling dekat. Maksud dia macam tu. Ya, kekeluargaan ataupun perkahwinan. Kita sebut perkahwinan. Perkahwinan tadi ya, bila selesainya akad nikah antara suami dan juga isteri, katakanlah tadi ni seorang haji tu dia lama dah duk cari nak menikah, tak ada, tiba-tiba dapat menikah dengan janda. Bila dapat menikah dengan janda, seronok tak sangka dah boleh menikah. Menikah seronok menikah pula di jabat agama. Dia beragama tempat nak menikah lah ni tak apa, bawah dulu naik atas. Lepas menikah rumah, angkat nikah, turun ni seronok ni, orang turun ni ada kilik tangan isteri dah, nikah, orang menikah. Seronok. Turun tengok tergeleceh jatuh mati orang tua ni. Mati. Bila jatuh mati tadi ni haji ni, isteri dia dapat tak kata suami dah? Dapat. Macam mana boleh dapat? Pasal tadi ni mereka dah sah akad nikah, ada bukti perkahwinan. Maka walaupun baru menikah tadi mati, dapat rata pusaka. Itu jelas pasal perkahwinan. Dan ada berlaku perkahwinan, tapi bila berlaku perceraian, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Macam mana boleh jadi dapat? Yang pertama, contoh perkahwinan boleh jadi dapat macam mana? Menikah dah. Lepas menikah apa semua, oh lama dah Mak Long dengan Pak Long ni menikah dah lama dah. Bila anak dah besar apa semua berkadul, tengok oh berlaku krisis sikit. Pasal apa? Pak Long ni pagi-pagi balik daripada masjid, tak balik rumah terus, kata Mak Long. Dia buat report, buat mengadu di mahkamah pada hakim. Tuan Hakim, saya ni nak marah sungguh dengan Pak Long ni. Pasal apa? Setiap kali balik masjid, dia tak balik rumah. Orang masak buat dengan sarapan, dengan kopi, semua cukup. Dia kira duk pergi kedai janda. Oh, bertengkak sampai berlaku perceraian. Sehingga Pak Long ni melapaskan cerai kepada Mak Long di mahkamah. Bila dah melapaskan cerai tersebut, lepas lapas cerai, Pak Long ni pun dia tak jadi dah pergi kedai janda. Pasal apa? Dia dulu duk pergi kedai janda pasal kawan-kawan duk ajak. Bukan pasal seronok sangat kedai janda tu. Tapi oleh kerana lepas cerai talak, pasal duk pasal duk bergaduh sangat, dia pun jadi hidup tak apa nasihat, lalas meninggal. Maka bila meninggal Pak Long ni, Mak Long dapat tak kata pusaka? Lagi dalam tempoh iddah, maka Mak Long ni dapat kata pusaka Pak Long. Pasal apa? Yang pertama, perkahwinan itu sah. Yang kedua ialah dalam tempoh talak, dalam tempoh iddah. Bila dalam tempoh iddah tersebut, bila berlaku kematian salah seorangnya, maka akan dapat memperusakai antara satu sama lain atas jalan dengan sebab perkahwinan. Begitu keadaan dia. Itu hak perkahwinan. Ada pula yang kedua dengan sebab perkahwinan berlaku perceraian tapi tak dapat kata pusaka. Macam mana? Kita sebut dulu ni, iaitu apabila pasangan suami isteri menikah di pejabat agama dah selesai dah. Habis menikah, mereka pun balik pi ke rumah kenduri, rumah pengantin perempuan. Sampai di rumah pengantin perempuan, kenduri, makan semua, pengantin pun duduk di tempat, semua duduk makan tempat ni.
Tengok-tengok mailah kawan-kawan pengantin perempuan tersebut. Mai-mai apa semua, mai dekat kamar apa semua. Salah seorang yang mai tu ialah boyfriend lama. Boyfriend lama mai-mai apa semua, dekat kamar apa semua. Isteri hak pengantin perempuan ni tadi kata, abang, inilah dulu saya duduk berkawan dengan lelaki ni. Nama dia kawan ni sekian-sekian ni. Dia kata, oh, tak apa. Ni aku dah nikah dengan dia, dengan duk kacau dah. Dia kata, tak apa abang, saya tak kacau dah, ni isteri abang. Okey. Lepas hari tu, tak apalah. Nak bergambar. Waktu bergambar, tengok-tengok pengantin perempuan bersama dengan boyfriend lama duduk dekat kamar sambil duduk belaga pipi. Oh, duduk posing kami. Pasal apa? Nak beritahu kat kawan-kawan kami dah tak boleh duduk bersama pasal perempuan ni dah menikah. Laki dia ni, pengantin lelaki tengok-tengok, sakan sangat ni. Hampa tak tahu kalau dah menikah ni tengok duduk dekat kamar berpeluk sakan ni. Dia punya marah sampai pengantin lelaki ni melafazkan cerai kepada isteri dia. Oh, dia kata kalau macam ni perangai aku cerai hang, talak satu contohnya. Dia kata. Bila dia melafazkan cerai tersebut, apa jadi pada isteri dia? Jatuh talak tadi cerai. Tengok-tengok lepas dia melakukan cerai tersebut, laki ni, hak pengantin lelaki tak cakap banyak, mengamuk marah, lempak habis pinggan-pinggan mangkuk, naik kereta balik. Dalam perjalanan balik, aksiden mati. Bila aksiden mati, tuan-tuan, pengantin perempuan ni dapat tak kata suami dia? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Depa kan dah menikah? Ya, dah menikah. Tapi pasal apa tak dapat? Pasal suami dia telah menceraikan dia. Ustaz, tadi Pak Long tu dapat, pasal apa ni tak dapat? Pasal yang telah menceraikan dia kerana belum sempat bersama. Syarat bersama itulah yang menyebabkan ada tempoh iddah. Tapi kalau menikah, belum sempat bersama, dah berlaku perceraian, maka tak ada tempoh iddah. Jadi gitu. Tu kena faham. Maka ingat kalau bila jadi begitu, mahkamah akan putuskan, oh tak dapat lah rugi dah. Dah lah menikah, jadi janda, lepas tu tak dapat apa. Tidak janda berhias. Baik, itu yang kedua. Ataupun hamba. Kalau bab hamba ni, hamba hanya boleh, tuan hanya boleh dapat daripada hambanya saya saja. Baik, dan yang keempat, yang terakhir, syarat untuk mendapat harta pusaka ini mengetahui ahli waris sama ada pihak waris tersebut lelaki atau waris perempuan. Yang ni nak tahu pewaris tersebut lelaki ke perempuan. Ahli waris tu. Ahli waris tu nak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Sebab tu yang kita sebut dulu ni. Bila mati tersebut ni tanya mai-mai ni berapa kumpul. Ni hak ni lelaki ke perempuan? Ni lelaki, yang ni perempuan. Tuan-tuan, ada kes tuan-tuan yang berlaku tuan-tuan di belah utara tuan-tuan. Kes dia waktu ketika mai bicara, hakim mai bicara tu, mai 4 orang. 4 orang. Bila mai 4 orang tersebut, mai beritahu nak bicara kes kata ayah dia. Ayah dia pun mati. Mai 4 orang tu, 4 orang pakai baju kurung. Mai apa semua, ketika buat pembahagian tersebut, hakim pun buat bahagian. Bagi kata oleh kerana 4 orang tersebut ni, hakim tak tengok nama, tengok dah. Tengok nama. Tapi cuma tengok nama. Cuma tengok nama seorang tu, salah seorang nama Fairuz. Siapa? Bahagi. Dapatlah 2/3. Bila dah buat bicara tersebut, hakim pun sebut, tiba-tiba salah seorang hak depa tu, 4 orang tu, kok hak sulung tu kata, dia kata, Tuan Hakim, sekat saya duk faham Tuan Hakim, saya duk tanya orang tu ni, apa kawan saya beritahu, kami dapat semua rata ni takkan dapat pada orang lain. Tapi kalau tengok daripada hakim sebut tadi ni, dapat 2/3 sahaja. Pasal apa tak boleh dapat semua? Hakim pun beritahu balik yang buat urusan tu. Dia kata dapat 2/3 pasal semua perempuan. Kecuali kalau ada lelaki barulah dapat semua. Dia kata ni adik kami hak musuh ni lelaki. Hakim pun tengok. Siapa dia lelaki? Ni hak ni lelaki. Tu pasal apa? Dia pakai baju kurung, perempuan kot. Tak lelaki. Cuba hakim tengok nama. Tengok balik nama. Oh, Fairuz bin. Oh, bin. Tapi pasal apa? Pakai baju kurung. Pakai baju kurung. Perempuan kot? Tak, dia memang lelaki. Kalau Tuan Hakim tak kira, Tuan Hakim boleh bawa pergi masuk bilik, suruh dia tunjuk tengok. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa jadi? Rupanya kawan tu bawa cerita apa? Adik kami hak bongsu ni, hak lelaki ni hilang. Lepas 20 tahun baru jumpa. Dia duduk dengan seorang mak angkat yang ambil jumpa dia tu jaga. Dan mak angkat hak jual ambil dia jaga tu memang nak sangat anak perempuan.
Dapat daripada kecil dia belah tu, dia buat macam anak perempuan, bagi pakai baju kurung dengan lipstick apa. Jadi dah. Tapi dia memang lelaki. Lala hakim kata kalau macam tu boleh untuk dapat kata bahagian dia sebagai lelaki, caranya dia ubah penampilan dulu bagi jadi lelaki. Ubah, berarti tukang pakai bagi nampak lelaki, bawa hakim puas hati, dia pun isytihar kata tersebut dapat pada anak-anak semua. Maksudnya kena tahu hak lelaki ke perempuan. Sama juga hukum kalau yang anak itu ialah anak khunsa, maka dilihat daripada haknya dua kemaluan tersebut, tengok hak mana berfungsi. Tengok hak mana fungsi, maka hak itulah dikira. Ada dua alat kelamin, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tengok hak guna hak mana. Guna hak lelaki, kira lelaki. Walaupun tengok bentuk perwatakan macam perempuan. Tapi kalau abang Jad, dia kira lelaki ke perempuan? Sajak lelaki ke perempuan? Lelaki. Dia bukan ada dua alat kelamin, dia memang lelaki. Cuma dia pergi tukar bagi jadi perempuan, maka hak tu dikira lelaki. Baik dikira lelaki bila? Ketika dia kembali seperti asal. Dalam Islam, kalau hak macam abang Jad tu, sajak tu, kalau kisnya bila berlaku kematian ayah dia mati, maka sajak takkan dapat bahagian dia. Takkan dapat bahagian dia. Pasal apa? Pasal dia berubah daripada lelaki kepada perempuan. Islam memberatkan isu ini kerana sikap dia yang berubah daripada lelaki pada perempuan, maka Islam halang nak dapat kata bahagian lelaki. Dia dapat bahagian perempuan ke Ustaz? Bahagian perempuan pun tak dapat. Dia dapat kurang daripada tu. Oh, mana boleh, pasal saya ni lelaki. Agak-agak waktu tu kalau sajak ayah dia mati, dia nak mengaku dia lelaki ke perempuan? Confirm nak mengaku lelaki pasal nak dapat semua. Kalau dia mengaku perempuan dapat sikit. Betul tak? Maka dia mengaku lelaki. Bila mengaku lelaki, hakim kata boleh mengaku lelaki. Hang kembali jadi seperti asal seperti lelaki. Dia berkata pergi Mekah tu dengan pakai serapan apa semua cukup. Hak tu pergi Mekah pasal nak berlakunya. Tak payah. Kena kembali asal. Dan hakim puas hati kata dia jadi seperti lelaki asal. Barulah dibenarkan untuk ambil bahagian dia sebagai seorang anak lelaki pewaris kepada si mati. Itulah empat perkara syarat-syarat untuk mensabitkan harta pusaka. Saya ulang balik sebenarnya. Yang pertama ada berlaku kematian pewaris. Yang kedua ahli waris masih hidup. Yang ketiga mesti tahu hubungan yang menyebabkan dapat harta pusaka, sama ada keluarga, adik-beradik, kerabat ataupun dengan sebab perkahwinan. Dan yang keempat mengetahui sama ada lelaki ataupun perempuan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan datang kita sambung pada bab yang kedua berkenaan dengan ahli waris dan juga kedudukan mereka dalam menerima harta pusaka. Baik, saya buka sikit soalan jika ada sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini. Ya. Okey. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Soalan berkenaan dengan anak yang dalam kandungan, ayah dia mati dalam kandungan 4 bulan. Ada bahagian dia. Tiba-tiba ketika dia melahirkan cukup 9 bulan 10 hari itu dia beranak keluar asal mati. Macam mana kata dia? Macam kata dia tersebut akan difaraidkan kepada ahli waris. Siapa dia? Mak dia satu. Ada tak adik-beradik lain? Tak ada, pasal dia anak sulung, anak tunggal. Maka sebahagian orang lebih pada rata tu nampak macam mana? Mak dia akan dapat 1/6 daripada rata. Adik-beradik lain tak ada, pak tak ada, maka sebahagiannya tu akan beralih kepada yang lain. Last sekali kalau tak ada juga, baru diserahkan kepada Baitul Mal. Ustaz, dia kecil Ustaz. Memang dia kecil, tapi habuan dia rata ada. Maksudnya duduk dalam perut pun masih lagi rata melimpah ruah. Jadi tu ada bahagian dia. Cumanya sebab dikira matinya tu walaupun dia hidup sesaat, dia keluar-keluar, teriak mati. Tetap bahagian dia ada. Pasal dikira bermula daripada kandungan selepas 4 bulan tadi ni. Lepas 4 bulan daripada kandungan, dia hidup ketika ayah dia mati, maka dia ada bahagian dia. Walaupun bila dia keluar sesaat, dia mati. Hak dia tersebut akan dibahagikan mengikut rata pusaka. Yang ni pembahagian ni memang ada tuan-tuan. Setakat pengalaman saya buat urusan ni memang ada yang macam tu. Anak dia keluar beranak dan hidup seminggu pasal kuning. Demam kuning.
Seminggu lepas tu mati. Lepas tu kata banyak tak? Kata banyak. Tuan-tuan tak banyak. Banyak tak banyak pun adalah dalam 4 juta kot. Haknya anak tu dapat. Jenis keluarga kaya. 4 juta kita dengar tu dia. 4 juta. Maknanya keluarga kaya ni. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi tak yang lain? Sedang baik, mudah-mudahan apa kita kongsikan sama-sama pada pagi ini menjadi sikit pengajaran dan juga kebaikan kita bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang maksud Allah kurniakan pada siang pun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tangguh dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.